Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Bertemu lagi di rancangan podcast Borak Santai SKB, Rakyat Channel Peniaga Vertika. Dan sebelum saya pergi lebih mendalam, saya ucapkan selamat tahun baru kepada tuan-tuan dan puan yang menonton kita punya program podcast Borak Santai SKB. Dan semoga kita doakanlah tuan-tuan dan puan diberi lebih kemudahan dan kesenangan pada tahun 2024 yang orang kata sekarang ni dah masuk dah beberapa hari dah minggu pertama dah berlangsung. Jadi kita harap sepanjang tahun 2024 ni dia akan membawa lebih satu dimensi yang lebih bermakna kepada tuan-tuan dan puan. Jadi seperti mana biasa kita punya platform podcast Borak Santai SKB ni kita wujudkan sebagai satu wadah untuk kita berkongsi maklumat-maklumat berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan enforcement khasnya dan juga isu-isu yang berkaitan dengan KPDN amnya. Dan pada hari ini bersama saya Tuan Tamimi, selaku saya punya partner yang akan bertindak sebagai moderator bersama saya lah untuk kita membincangkan isu-isu yang berkenaan yang kita akan maklumkan nanti apa topik ataupun tajuk yang kita akan bincangkan. Ya, Tuan Tamimi. Sebelum tu Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Tamimi bin Rashid. Hari ini saya bergandingan dengan Tuan Pengarah saya, Tuan Syah. Saya sebagai super sub lah pada hari ini. Sebelum ni Puan Azrin kan? Sebelum ni Puan Azrin. Tapi minggu sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan tengok episod saya, dan hari ini saya akan bergandingan dengan Tuan Syah lah. Semua boleh. Kita mengupas isu-isu berkaitan dengan penguatkuasaan. Okey Tuan, apa topik kita pada minggu ni? Okey, topik pada minggu ni saya rasa satu topik yang cukup signifikan dengan kita KPDN khasnya. Jadi kita seperti mana biasalah kita bawa khas kita punya tetamu. Tetamu undangan kita tetamu undangan pada hari ni. Special. Sebelum ni kita banyak dengar daripada section penguatkuasa. Ya, dalaman. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan tengok sebelum ni topik-topik berangkawalan dia ada berkaitan dengan pelesenan. Yes. Jadi that's why kita hari ni kita bawa import khas. Kita import khas. Ini topik yang sangat dekat dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian barang ini. Bagaimana dikawal selia kan. Jadi kita akan dengar lah daripada pakar kita ni. Okey, kita ucapkan selamat datang kepada Encik Nur Zam. Adhar bin Muhammad Noor iaitu Ketua Pengelola Pengarah Kanan bahagian subsidi bekalan ataupun ringkasan BSB ke program podcast Borak Santai SKB untuk episod kali ini. Jadi mungkin sepanjang 30 minit ni kita akan membincangkan sikit dan kita minta Cik Nur Zam mungkin berkongsi dengan kami ataupun penonton di luar sana lah berkenaan dengan isu yang kita nak bincang pada ni. Apa dia topik Cik Tuan Tamimi? Okey, topik kita pada hari ni adalah ringkasan dia adalah COSS. Tapi sebelum kita pergi jauh kepada COSS tersebut, okey, ni soalan pertama kepada Cik Nozam lah. Boleh tak Cik Nozam ceritakan apakah fungsi dan peranan BSB ni? Ataupun bagi bahagian subsidi bekalan. Mungkin ramai penonton ataupun mungkin di kalangan program-program penguatkuasa sendiri pun nak tahu apa peranan bahagian subsidi bekalan. Ataupun mungkin sebelum ni biasa mendengar nama Nozam dan pada hari ni kita bawa khas lah dalam studio kita ni. Inilah penama yang jejaka tampan. Penama Nozam ni. Silakan Nozam. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua sekali. Terlebih dahulu saya kenalkan diri saya lah. Nama saya Nur Zam bin Muhammad Noor, KPPK lah di bahagian subsidi dan bekalan. So bahagian subsidi bekalan ni ditanya tadi apa peranan dan fungsinya. So sebenarnya latar belakang bahagian subsidi dan bekalan ni sebenarnya dia barulah satu bahagian baru diwujudkan di KPDN ni di bawah sektor barang kawalan dan subsidi. SBKS ni ada dua bahagian, BSB dan satu lagi bahagian kawal selia petroleum. So secara umumnya BSB ni diwujudkan pada 1 Januari tahun 2020 lah. Baru lagi lah. 1 Januari 2020. Ketika itulah distrukturkan, KPDN ini disusun semula dan diwujudkan BSB. Dia bukan kata serpihan lah. Dia adalah bukan serpihan, tetapi dia adalah
diasingkan daripada bahagian diasingkan, PDN lah. diwujudkan satu bahagian PDN, baru lah. bahagian baru. supaya lebih fokus lah, Supaya lebih fokus kepada mengawal selia barang kawalan dan juga hal-hal berkaitan dengan subsidi. Subsidi. Bila kita bercakap subsidi ni, Tuan-Tuan Mi, memang sebelum ni pun dalam episod kita yang sebelum-sebelum ni pun kita banyak kita bercakap. Sebelum ni kita dah terangkan banyak tuan subsidi, barang subsidi, petrol, diesel, minyak masak. Jadi mungkinlah bertepatan pada hari ni kita nak bawa bila sebut tadi yang Tuan Mi sebut tadi COSS. Apa COSS tu kan? Jadi mungkinlah nanti Cik Nozam. So secara amnya untuk BSB ni dia mengawal, dia membuat polisi lah tentang pelaksanaan barang kawalan. Dia menguruskan subsidi dan juga ada kebenaran-kebenaran import dan ekspor lah. Yang berkaitan dengan barang kawalan di bawah Akta Kawalan Bekalan kita lah. Yalah, dia berbalik kepada punca kuasa tu sebenarnya di bawah Akta Kawalan Bekalan soalan nombor 1. Dan Akta Kawalan Bekalan ni pun memang dah boleh kata setiap episod memang kita cakap. Kita akan cakap pasal AKB 961 ni. Jadi that's why hari ni pun kita bercakap lagi tentang AKB. Memang tak dapat tinggal lah. Tak dapat dipisahkan dengan KPDN. Bahagian penguatkuasa kita laksanakan penguasaan. Bahagian pelesenan, bahagian dari segi polisi dan juga dasar-dasar. Dasar-dasar yang berkaitan dengan barang-barang yang kita kawal selia ni lah. Especially yang membabitkan komuniti-komuniti yang bersubsidi. Jadi kita dengar seperti lalu tadi tentang peranan orang kata bahagian subsidi bekalan ni kelahiran pada tahun 2020 tu kan. Jadi boleh jelaskan tak apa itu kos, dan mesti ada sejarah di belakang ataupun di sebalik COSS berkenaan. Jadi boleh share lah kepada penonton. Okey, untuk makluman semualah. COSS ni dia ringkasan lah dalam bahasa Inggeris. Ringkasan dalam bahasa Inggeris, kalau nama penuh dia Cooking Oil Stabilization Scheme. Scheme penstabilan harga minyak masak. Okey. So, itu dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Melayu. Penstabilan harga minyak masak. Tapi lebih popular dipanggil kos lah. Ataupun orang luar kadang-kadang dia panggil COS. Ada panggil ada macam-macam nama. Ada panggil COS. Ada panggil kos lah, tapi kita sepatutnya panggil kos lah. Yalah, tapi dia sebenarnya dia merujuk kepada itulah satu program, satu skim. Satu skim yang diperkenalkan pada tahun 2007. Pada mulanya oleh dah lama. Dah lahir dah. Dah 16 tahun dah usia dia. Dia asalnya daripada KPK, Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Waktu tahun 2007 dan pada tahun 2016 diserahkan kepada KPDN. Diserah kepada KPDN untuk diuruskan lah. Yalah, dia mesti ada sebab kenapa diserahkan kepada KPDN. Ada sebabnya. Pasal sebelum ni memang diuruskan oleh KPK. Pada ketika itu untuk makluman subsidi, yang ni dia ada minyak masak yang kita gunakan hari-harian ni, dalam botol dan juga polybag ada subsidi. Dan ketika itu, waktu kerajaan pada masa itulah bercadang untuk merasionalisasikan subsidi ini untuk mengurangkan beban tanggungan perbelanjaan kerajaan. Maka ketika itu, waktu penyerahan, subsidi botol dimasukkan. Manakala polybag ini dikawal dengan lebih rapat lah, dan agensi yang paling bersesuaian ketika itu KPDN KK lah. KPDN. Ya, macam sekarang KPDN lah. Sekarang KPDN. Ialah punca kuasa tu yang mungkinlah kerajaan dia menyerahkan benda tu kepada KPDN disebabkan oleh punca kuasa yang kita sebut undang-undang tadi, AKB tadi memang disebut tentang minyak masak. Jadi benda ni orang kata apa yang dibuat oleh KPK sebelum ni pun ialah mungkin dari segi penguasaan dan sebagainya, jadi diserah kepada KPDN pada 2016. So secara rasminya pada 1 November 2016, maksudnya kuasa dan mentadbir, mengawal selia, menguruskan program kos ini terletak di bawah KPDN. Maksudnya dari segi pengurusan subsidi, pengurusan bayaran pelatihan dan sebagainya diserahkan kepada KPDN. Diserahkan sepenuhnya kepada KPDN. Untuk kita bertambah baiklah dari segi pengurusan program itu, supaya agar bekalan tu ada, polybag tu ada, dan pada harga yang kita tetapkan. Okey, Cik Nozam, berkaitan dengan tadi COSS ni ataupun kos dalam apa ni, boleh tak Cik Nozam jelaskan berapakah kota minyak masak yang telah diperuntukkan di bawah COSS ni, dan boleh jelaskan tak
siapakah yang boleh memohon kota minyak masak di bawah program COSS ni? Yalah. Okey, dari segi punca kuasa untuk kita melaksanakan program ni, jumlah kuota yang diperuntukkan ni datang daripada keputusan kerajaan daripada Jemaah Menteri lah. Jemaah Menteri yang memutuskan, dan pada ketika ini kuota yang diperuntukkan adalah 60,000 metrik tan. 60,000 metrik tan tu untuk setahun? Sebulan. Sebulan. Okey. 60 metrik tan sebulan. 60,000 metrik tan. 60,000 metrik tan sebulan. Benar. So itu maksudnya kementerian bertanggungjawab untuk melalui kerjasama dengan syarikat pembungkusan mengeluarkan sejumlah itulah 60,000 metrik tan untuk diedarkan ke seluruh negara, dipasarkan. Jadi 60,000 metrik tan tu itu adalah yang kerajaan bagi subsidi. Yang diberikan subsidi. Diberikan subsidi. Jadi banyak tuan-tuan Mi, 60,000 metrik tan ni satu bulan kalau bersamaan dengan berapa kilo? 60 juta kilo. Bayangkan. Betapa banyak tuan-tuan puan yang kerajaan telah keluarkan ataupun subsidikan untuk minyak masak kepada rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia. Jadi kita percaya dalam figure tu satu yang mencukupi lah. Mencukupi sebenarnya. Sebenarnya mencukupi. Kita menggunakan formula tertentu lah, untuk memastikan setiap penduduk itu dapatlah menikmati. Dari segi isi rumah tu kan, dari segi isi rumahnya dan juga per kapitanya ada boleh membelilah minyak masak yang disubsidikan oleh kerajaan. Kadang-kadang tu pun kita pun macam contoh ramai sekarang ni yang bekerja, suami isteri bekerja kan. Jadi kadang-kadang tu mungkin kita tak masak di rumah kan, tapi kita makan di kedai pun kadang-kadang pun kedai pun mengguna minyak masak. Yalah, sama ada minyak masak botol mungkin untuk masak. Jadi minyak masak ni sebenarnya sedar tak sedar setiap hari kita gunakan. Sama ada kita gunakan untuk masak ataupun kita consume untuk masakan kita makan. Jadi tadi kita dengar 60,000 metrik tan, dan siapa yang boleh memohon sebenarnya untuk dapatkan kuota tu? Untuk dapatkan kuota ni sebenarnya untuk menjadi kuota ni sebenarnya kita berikan kepada syarikat pembungkusan. Syarikat bungkus ataupun dalam kita popular panggil dia sebagai seorang repacker lah. Repacker. Dia ada dua, satu syarikat pembungkusan dan juga satu lagi kilang penapis. Kedua-dua ni dibayar subsidi lah. Untuk mengeluarkan minyak masak dalam bentuk polybag 1 kilo pada harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Harganya RM2.50 lah. Jadi kalau kita balik tadi yang seperti Cik Nozam sebut tadi, 60,000 metrik tan tu adalah untuk minyak masak pack 1 kilo. 1 kilo. Maksudnya kat sini yang botol dan sebagainya tu tiada subsidi. Itu tiada subsidi. Itu lain lah kan. Lain, cerita lain. Tapi bila sebut botol ni pun sebenarnya kerajaan sekarang pun mengawal harga yang botol. Jadi itu di bawah takalah harga dan pencatutan lah. Jadi kita kawal, maksudnya tidak boleh jual lebih daripada harga yang telah kerajaan gezet lah untuk yang botol. Tapi yang untuk yang polybag, saya percayalah semua mungkin biasa melihatlah polybag tu kan polybag 1 kilo tu. Kalau kita pergi ke kedai-kedai runcit ataupun ke pasaraya, hypermarket, kita akan jumpa lah yang 1 kilo polybag tu. Itulah yang kerajaan bagi subsidi yang dikatakan 60,000 metrik tan per month tadi. Itu jadi kita kena faham yang tu. Nak menjawab soalan siapa yang boleh memohon. Nak menjawab siapa yang boleh memohon ni adalah sebenarnya semua pemegang lesen borong. Lesen CSA borong. Betul. Yang mempunyai produk minyak masak lah. Sebenarnya boleh memohon, tetapi dia perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KPDN. Ialah syarat-syarat untuk menjadi seorang pembungkus. Betul lah. Syarat asas tu maksudnya dalam episod-episod terdahulu pun kita ada sebut tentang keperluan ada lesen CSA. So yang paling penting ada lesen. Lesen CSA tu lah. Jadi itu syarat asas dan lain-lain kriteria yang kita akan melihat dan siapa yang layak tu. Siapa-siapa belayak kan untuk memohon kan. Betul. Jadi pentinglah untuk memastikan yang dilantik oleh kementerian untuk membuat pembungkusan ni yang betul-betul genuine lah, yang melaksanakan dan boleh mampu mengeluarkan minyak masak polybag mengikut ketetapan yang ditetapkan setiap bulan. Sekarang ni dah berapa banyak yang kita dah bagi kepada pihak ataupun yang dikatakan repacker tadi ni Malaysia? Satu Malaysia sekarang kita telah melantik sebanyak 331 syarikat pembungkusan dan pada masa yang sama terdapat 21 kilang penapis yang membekalkan minyak masak kepada 331 tadi.
Okey, jadi yang membekalkan. Jadi maksudnya dia bungkus itu pelbagai jenama lah Pelbagai jenama. Itu masing-masing jenama lah. Jenama macam-macam. Tamimi kan. Jenama Syahrudin, jenama Nozam itu terpulang lah. Ya. Tetapi maksudnya yang membekalkan minyak tadi 21 kilang kepada 331. Itu adalah jumlah terkini pembungkus minyak masak bersubsidi yang ada di Malaysia lah. Termasuk Sabah dan Sarawak. Sarawak. Tapi sebenarnya Labuan tak ada. Labuan tak ada. Labuan belum ada. Cuma satu yang negeri yang tak ada. Masih tak ada. Labuan belum ada lah. Dan juga Putrajaya. Putrajaya tidak ada pembungkus minyak masak lah. Putrajaya tak ada. Tapi di lain-lain negeri yang ada di Malaysia ni memang ada lokasi pembungkus ni. Ya. Cik Nozam tadi Cik Nozam sebutkan 21 pengilang dan juga 331 pembungkus Daripada jumlah ni, berapakah jumlah subsidi Jadi minyak masak ni berkaitan dengan subsidi kan, minyak masak paket. Berapakah jumlah subsidi yang telah dikeluarkan oleh kerajaan untuk menampung 21 untuk mengeluarkan 60,000 metrik tan. 21 kilang 351 untuk mengeluarkan 60,000 metrik tan sebulan ni. Untuk perbelanjaan, saya rasa untuk ni namanya perbelanjaan bagi pelaksanaan program ini, perbelanjaan dia agak besar lah. Dan dia bergantung kepada pergerakan harga minyak sawit mentah semasa. Dan untuk tahun 2023 kita jangkakan yang tahun yang baru sudah ini, kita jangkakan dia akan mencecah sehingga 1.57 bilion. 1.57 bilion 1.57 bilion, iaitu sangat berbeza lah daripada jumlah yang diperuntukkan pada peringkat awal. Jadi that's why mungkin penonton yang mendengar kita punya episod ni, dia perlu appreciate dan menghargai dengan apa yang telah satu perbelanjaan besar telah dikeluarkan oleh kerajaan. Bukan ni bilion, bukan million, bilion. Jadi that's why orang kata usaha di pihak bahagian penguasaan KPDM pun macam-macam kita buat untuk nak mengekang berlaku ketirisan disebabkan oleh isu subsidi tadi. Jadi 1 bilion tu satu tas yang cukup berat bagi KPDM. Satu tanggungjawab yang cukup berat, baik di pihak Cik Nozam sendiri, daripada pihak kita enforcement. Sebab itulah kalau kita tengok pengguna-pengguna kita bila kita sering diwawarkan dan diviralkan berkaitan dengan kes-kes penyelewengan minyak masak. Sebab kerajaan mengeluarkan satu jumlah yang besar untuk menampung subsidi. Jadi that's why kita juga menggalakkanlah penonton-penonton ataupun masyarakat di luar untuk mungkin menyalurkan maklumat. Menyalurkan maklumat. Kalau ni ada tuan-tuan dan puan-puan ada mensyaki berlaku apa-apa penyelewengan berkaitan dengan minyak masak tu, minyak masak paket ini, salurkan aduan. Boleh salurkan kepada KPDN. Macam kita kongsi dalam episod terdahulu, kita ni ada pelbagai saluran lah kalau untuk nak buat aduan ni. WhatsApp boleh, melalui kita punya portal ada, aduan, ataupun kalau tu boleh datang sendiri, boleh telefon dan sebagainya. Jadi banyak kaedah yang boleh digunakan pakai oleh masyarakat ataupun pengguna di luar sana untuk membuat aduan. Jadi kita percaya ada satu sistem yang mengawal selia lah pasal kita nak menguruskan satu bajet yang cukup besar ni untuk membayar subsidi dan sebagainya. Kita percayalah pihak Cik Nozam sendiri di bahagian subsidi bekalan mungkin ada satu sistem khas untuk kita ada. Ini yang kita nak dengar. Mungkin boleh share dengan kami. Dengan untuk makluman, kita ada satu sistem yang dibangunkan dan digunakan mulai tahun 2022. Kita aktifkan pada 1 Ogos tahun 2022 yang dipanggil sistem e-kos lah. Sistem e-kos ni pada peringkat awalnya dibangunkan hanya untuk memproses permohonan subsidi lah. Maksudnya syarikat-syarikat nak mohon kuota, dia menggunakan sistem ni untuk mohon. Tapi pada tahun 2022, apabila ketika tahun 2022 ni, belanja subsidi sebenarnya meningkat lebih tinggi. Sehingga 2.4 bilion. So ketika itu memang sangat perlukan satu sistem, bukan sahaja untuk memproses permohonan, tetapi mengawal jualan dalam sistem lah. Maksudnya dari setiap lapisan, daripada kilang penapis, kita boleh melihat syarikat pembungkus, pemborong dan peruncit, semuanya mestilah di dalam sistem. Yalah, di KPDN pun kita macam-macam sistem kita dah guna pakai pasal dia tak boleh dah sekarang ni kaedah manual ni dia akan menyebabkan sebelum ini manual kan. Penggunaan sistem ni sebenarnya dia dapat mengurangkan penggunaan daripada berlaku penyelewengan. Betul. So itulah kebaikan kita guna sistem. Sekarang ini untuk
semua peserta-peserta yang ingin mendapatkan, maksudnya peruncit, pemborong, pemborong hendaklah berdaftar dalam sistem lah, baru boleh dapatkan bekalan. Jadi Minyak masak, peniaga di peringkat pengilang, pembungkus, pemborong dan peruncit. Ya. Empat peringkat ni kena masuk dalam sistem ini untuk berurus niaga, untuk dirakamkan dan direkodkan. Jadi dengar tu penonton. Jadi kalau mana-mana mungkin pihak yang mendengar ni yang terbabit dengan mungkinlah ada yang jadi pembungkus minyak masak ni, kena pastikan patuh kepada ini di dalam syarat dia dimaklumkan kepada syarikat pembungkusan dan arahan telah diberikan lah. Dan dia juga syarat kepada tuntutan lah. Kalau syarikat pembungkus tidak merakamkan, maka kita tak akan bayar lah. Yalah, jadi jangan salahkan KPDN kalau KPDN tak bayar ataupun pihak BSB tak bayar disebabkan oleh tak isi. Betul tuan, kita bayar dia pada satu jumlah yang sangat tinggi. Jadi untuk nak bayar dengan satu jumlah yang sangat tinggi, pihak peniaga ni peringkat peniaga 4 peringkat tadi perlulah patuhi apa yang telah ditetapkan. Yalah, kalau tak faham macam mana nak isi e-course tu boleh bertanya. Boleh tanya kepada kami macam mana nak buat pengisian. Pihak Cik Nozam ni saya sangat sedia membantu. Memang ready dia menunggu kan. Jadi that's why kena gunakan e-course ni, pasal e-course ni mudah. Macam kita enforcement pun kita boleh tengok dia punya rantaian, kita boleh tengok minyak tu pergi ke mana, siapa yang beli dan sebagainya. Jadi kita boleh mengurangkanlah isu ketirisan tadi Tuan Tami. Okey Cik Nozam. Seterusnya tadi Cik Nozam sebut tadi keperluan peringkat perniagaan ni untuk patuh kepada apa telah yang disyaratkan tadi isi dalam e-course dan sebagainya. Jadi apakah tindakan yang boleh dikenakan jika pihak yang diberi kota kos ni, COSS ni melanggar undang-undang di bawah peruntukan Akta Kawalan Bekalan dan Garis Panduan telah ditetapkan. Okey. Ini penting sikit lah. Kuota ni pasal kuota bukan hak mutlak kepada syarikat pembungkus. Ini adalah sebenarnya program yang bagi bantuan lah. Dia bantu syarikat membantu kita mengawal harga di pasaran. Betul. So untuk tu ada dua perkara lah syarat yang kita telah berikan. Satu, syarat-syarat pemegang kota yang kita bagi kepada syarikat pembungkusan. Satu lagi syarat lesen lah yang perlu dipatuhi. So sekiranya ada berlaku pelanggaran kepada mana-mana salah satu, kalau syarat pemegang kuota ni, kita akan tarik kuota dia lah. Tarik kuota. Maksudnya dia tidak lagi boleh menjadi peserta program dan tidak dibayar subsidi lah. Manakala sekiranya dia melanggar syarat-syarat lesen CSA itu, maka tindakan penguasaan akan diambil ke atas mereka. Yalah, pasal benda ni macam disebut tadi lah, kita perlu ada kawalan. Perlu ada kawalan pasal berbalik kepada isu jumlah tadi kan. Betul. Bilion 1 bilion lebih subsidi. Jadi of course lah kena ada kawalan. Yalah, tadi kawalan dari segi penggunaan e-course. Lepas tu kalau you langgar mana-mana peruntukan di bawah AKB dan juga syarat telah ditetapkan, maka kesan kuota tu kuota akan ditarik balik. Ini sebenarnya pun kita kata sama seperti barang-barang kawalan lain di bawah kawalan bekalan. Betul. Jadi kena hati-hatilah. Jangan membuat satu tindakan melulu ataupun cuba nak menyeleweng. Pasal benda ni akhirnya kita dapat kesan, kita dapat detect melalui sistem e-course ni, akhirnya dia akan menjerat diri lah. Jadi itu kita perlu tekankan di sini. Dah berapa banyak syarikat-syarikat mungkin Cik Nozam boleh share kepada kami penonton yang telah diambil tindakan, yang telah digantung sebagainya. Kalau ikutkan angka ini yang digantung ni status yang berubah-ubah lah. Ada satu ketika ada 6 syarikat digantung, 8 digantung. Maksud digantung di sini adalah syarikat tu diberhentikan daripada beroperasi lah, menjual barangan bersubsidi. Manakala ditarik ni kita sepanjang macam batal lah. Tarik tu macam kita batal. Tarik ini maksudnya kita tarik sepenuhnya lah. Dia tiada lagi dalam program COSS. So setakat daripada rekod kami lah, dari Disember 2020 sebanyak 25 syarikat lah telah ditarik akibat pelbagai jenis kesalahan. Jadi ini semua ni adalah peniaga yang tak patuh pada undang-undang tadi lah. Yang tak patuh kepada undang-undang ataupun tak patuh pada syarat yang telah diberikan. Jadi kita bagi orang kata bukan mengenai lah, kita nasihatkan masyarakat ataupun pengguna ataupun pihak yang terbabit dengan pembungkus minyak masak ni, jangan jadikan tahun 2024 ni sebagai tahun lebih banyak kalau boleh kita nak kita pun sebenarnya tak nak berlaku sebegitu disebabkan oleh kita juga bimbang lah.
Kalau katakan berlaku banyak penarikan menyebabkan mungkin bekalan, dia akan menjejaskan bekalan di pasaran dan akhirnya menyusahkan semua pihak. Kita nak masak tak dapat dan sebagainya lah. Okey, Cik Nozam, tadi Cik Nozam sebut kan daripada 2020 dah 25 apa 25 syarikat dah dikenakan tindakan. Jadi ini pentinglah kepada semua pelikat perniagaan. Apakah perkara yang perlu mereka patuhi, do and don'ts lah. Okey, saya kongsikan. Setiap syarikat pembungkus yang dilantik ni kita ada bekalkan dengan semasa kita berikan surat tawaran tu ada syarat-syarat pemegang kuota lah. Di situ ada dinyatakan apa perkara panjang kerana dia perlu patuhi pelbagai perkara tapi antara pelanggaran yang kita kerap jumpa lah atau kita dapati dan juga menyebabkan dia diambil tindakan. Yang pertamanya adalah pemegang kuota dia mengupah orang lain untuk membungkus bagi pihak dia ataupun kita panggil istilah tu toll packing lah. Ini satu perkara yang tidak dibenarkan dalam kita punya syarat-syarat pemegang kuota dan kita telah edarkan ni syarat-syarat untuk mereka tanda tangan ni supaya mereka aware lah kita nak. Maksudnya apa ni, pemegang kuota COSS ni kos ni memang dah sedia maklum lah. Sedia maklum. Benda sedia maklum. Dalam hitam putih ada dinyatakan, ditanda-tangani. Macam aku janjilah. Aku janji. Itu yang larangan yang paling keras sekali. Yang kedua adalah dia kenalah berprestasi tinggi lah. Maksudnya kuota yang kita berikan andai kata 150 metrik tan sebulan, dia kena cuba habiskan dalam masa 1 bulan itu. Kuota tersebut dia kena hasilkan. Pasal dia figure-figure ataupun jumlah kuota yang kita bagi betul satu syarikat tu sekitar dalam 150 metrik tan. Lebih kurang macam tu lah kan Cik Nozam Betul. Sebab apabila dia tak habiskan, dia menyebabkan kekurangan bekalan di kawasan yang diluluskan tersebut lah. Yalah, pasal kita percaya, pasal kita bagi tu berasaskan kepada penduduk setempat. Kita dah kaji kan keperluan di tempat yang berkenaan. Jadi kena habis lah. Kena habiskan. Kan? Tapi tak boleh habis ni satu benda yang agak pelik juga kan. Dia agak pelik juga kan. Jadi that's why kena pastikan itu tuan-tuan puan, dan bila dah habiskan tu ialah untuk datang dan boleh claim. Boleh masuk dalam sistem untuk tuntut kan. Boleh saya kongsi lagi. Ada yang ketiga adalah satu lagi yang ni kerap. Yang ni antara yang paling penting juga adalah untuk pengasingan yang jelas lah. Minyak masak bersubsidi dengan tidak bersubsidi. Maksudnya dalam tangki simpanan di premis pengeluaran. Premis pengeluaran ni kita bagi pemahaman kepada penonton semua. Dia ada proses, dia ada hasilkan minyak masak tidak bersubsidi dan juga bersubsidi. Maksudnya yang ada paket dan juga botol lah. Polybag RM250 dan juga botol. Jadi kena ada pengasingan yang jelas. Kena pengasingan yang jelas. Kita tak nak berlaku pencampuran. Pencampuran minyak masak bersubsidi dengan tidak bersubsidi. Yalah, minyak ni kalau kita tengok sama ya. Cuma how nak membezakan dari bentuk ataupun kemasan tu. Botol ataupun polybag. Itu kena clear lah. Itu kena clear. Tiga lah yang kita nampak sekarang. Kita yang nak di-highlightkan di sini lah. Kerana akibat ketiga-tiga ni boleh menyebabkan kegagalan mematuhi ni. Boleh ditarik, digantung, akhirnya dibatal. Jadi akhirnya menyusahkan individu atau menjejaskan perniagaan lah. Menjejaskan perniagaan. Jadi kalau kita lihat di sini, macam tadi lah kita sebut yang botol tu of course lah tidak ada subsidi kan. Dulu satu ketika ada lah. Ada satu ketika kita buat satu program. Kita dah tak ni disebabkan mungkin tanggungan kerajaan. Kita laksanakan ketika itu disebabkan harga terlalu tinggi. Kita terpaksa laksanakan lah untuk kesejahteraan rakyat lah. Betul. That's why kerajaan kita ni cukup prihatin dengan rakyat. Kita cuba untuk membantu rakyat. Macam kita ni sekarang ni ada pelbagai orang kata macam B20 lah. Jadi pengkelasan taraf hidup ni. Jadi kerajaan cukup cakna berhubung dengan pergerakan ni. Jadi that's why dibantulah. Kita tengok pula dari segi larangan ekspor ni. Ada tadi disebut tadi kan tugas ataupun bahagian Cik Nozam ni ada sebut tentang ekspor tadi ni. So ada larangan ekspor lah. Ada larangan ekspor yang kita kawal untuk minyak masak polybag ni. Kita ada larangan ekspor. Maksudnya tidak boleh diekspor tanpa kebenaran tanpa kebenaran pengawal bekalan. Bermaksudnya kalau nak ekspor kena mohon lah. Kena mohon. Tetapi pakai untuk polybag sahaja. Polybag kalau you nak ekspor dalam bentuk lain, jerrycan ataupun tong, itu tak ada masalah lah. Tapi kalau dalam bentuk polybag kena dapat kelulusan daripada KPDN melalui Datuk KSU lah. Daripada KSU lah. Itu kena ingat. Jangan tiba-tiba nak ekspor memang akan ditahan lah.
oleh pihak custom dan sebagainya. Pihak yang berkuasa di sepadan. Ya. Jadi that's why kita pastikan itu. Itu kita dah dengar, dan mungkin akhir sekali apa way forward untuk tahun mungkin program COSS ni pada tahun 2024 ni. Untuk tahun 2024, sebagaimana semua dah maklum lah, kerajaan kita telah kini memfokuskan kepada penyasaran subsidi. Penyasaran subsidi. Kita juga turut diminta lah, maksudnya bahagian turut diminta untuk melihat minyak masak ni lah. Untuk minyak masak ni mengkaji semula kaedah-kaedah supaya kita boleh menyasarkan sampai ke kumpulan-kumpulan yang betul-betul memerlukan lah. Ini termasuklah membangunkan sistem e-kos tu di naik taraf untuk membolehkan kawalan di peringkat peruncitan. Peringkat peruncitan dan juga pengedaran juga kita nak cuba kawal lah, maksudnya pengambilan dan penyerahan minyak tu di setiap lapisan. Ya, pasal kita pun Tuan Tommy dan mungkin Cik Nozam, kita pun di bahagian pengurusan kita dah ada arah pengawal bekalan yang maksudnya yang kita mengarahkan peruncit hanya membenarkan 3 paket minyak masak polybag saja dijual kepada pelanggan lah. Betul. Tujuan kita buat sendiri kan adalah untuk pastikan minyak masak ni betul-betul sampai kepada pengguna dan golongan sasar. Ya, kita tak nak nanti datang seorang bawa sampai dibeli sekali sampai orang lain tak sempat nak beli. Jadi kita tak nak seperti itu. Jadi hanya 3 beg. Sebab kadang-kadang minyak masak ni kalau kita tengok minyak masak paket ni lah. Beg ni bila ada sedikit isu macam kekurangan bekalan dan sebagainya, orang panik. Pengguna panik dan nak tapi sebenarnya itulah, bila sebut panik ni sebenarnya kita punya nasihat tak perlu panik lah sebenarnya. Kita sebenarnya tak perlu panik sebab tadi Cik Nizam dah sebut 60,000 metrik tan sebulan. Jangan bimbang lah, sebulan 60 juta paket InsyaAllah mencukupi. Jadi jangan bimbang lah, jangan panik, jangan bising. Jadi insyaAllah kita di KPDN kita akan pastikan bekalan minyak masak khasnya yang bersubsidi ni sampai pada golongan sasar. Dan insyaAllah pelbagai orang kata kaedah mekanisme yang kita buat, sama dari segi penguasaan, dari segi dasar, polisi macam-macam, dan kita ada tadi larangan ekspor untuk pastikan bekalan untuk domestik itu cukup. Jadi orang kata pihak yang tak sepatutnya tu tak dapat lah. Jadi ini yang kita boleh share bersama tuan-tuan perempuan dalam episod kali ini Cik Nozam berkenaan dengan minyak masak ni. Mungkin masa tu menceburui kita, tapi insyaAllah mungkin di lain waktu kita akan mungkin panggil Cik Nozam lagi untuk membincangkan mungkin lain-lain topik dengan minyak masak ni. InsyaAllah. Banyak lagi sebenarnya. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih amat sangat kepada Cik Nozam. Terima kasih Cik Nozam atas kehadiran pada hari ini untuk episod kali ini berkenaan dengan COSS ataupun skim penstabilan minyak masak, harga minyak masak. Jadi sikit sebanyak kita harap info yang dikongsi tadi dapat membantu tuan-tuan perempuan lah memahami tentang isu COSS dan juga isu kuota ataupun subsidi yang kerajaan bagi melalui KPDN ni. Jadi kita harap InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan lain ketika dalam rancangan podcast Borak Santai SKB. Rakyat Cakna, Peniaga Betika, dan kita berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.